A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Muhammad Afif bin Wan Muhammad Azam dalam siri perkongsian ilmu bagi mata pelajaran sirah tahun 4 bagi sekolah-sekolah agama dan kafar di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Dalam video yang lalu kita mempelajari tentang tajuk pertama, iaitu pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dalam unit kecil yang pertama, iaitu peristiwa penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Dan saya juga ada menyentuh sedikit tentang dakwah secara rahsia apabila turunnya surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Berdasarkan surah tersebut, yakni surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5, maka bermulalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada seluruh masyarakat di kota Mekah. Pada peringkat awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda secara rahsia supaya orang ramai tidak terkejut dengan perkara yang baru. Perkara yang baru yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mereka dengar sebelum ini. Tidak pernah mereka alami, tidak pernah mereka amalkan sebelum ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia di kota Mekah selama 3 tahun. Baik, kita teruskan dengan unit yang ketiga, iaitu orang yang mula-mula beriman. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara rahsia hanya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat, dan tidak ketinggalan sahabat-sahabat baginda dalam kalangan Quraisy. Saya akan sebutkan nama-nama insan, sahabat ataupun keluarga yang memeluk agama Islam pada peringkat awal dalam siri dakwah Nabi secara rahsia. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Ali bin Abu Talib, sepupu baginda yang masih kanak-kanak dan tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Zaid bin Harithah, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan anak angkat. Seterusnya, Abu Bakar bin Abi Quhafah, teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 5 orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar memeluk agama Islam, iaitu Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bagi menjalankan dakwah
secara rahsia. Dianggarkan seramai 40 orang telah beriman pada peringkat ini. Apabila Rasulullah SAW sudah berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, maka Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada baginda untuk berdakwah secara terbuka. Kita masuk dalam unit keempat, iaitu dakwah secara terbuka. Wahyu yang Allah turunkan kepada baginda untuk melakukan dakwah secara terbuka ialah surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat 94. Maksudnya, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, yakni wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, baginda terus menaiki Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah datang beramai-ramai mendengar seruan dakwah baginda. Baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukannya, beriman dengan hari akhirat, percaya kepada balasan baik dan buruk. Daripada kisah dakwah yang dilakukan secara rahsia dan terbuka pada peringkat awal, kita dapat mempelajari, dapat mengetahui bahawa Rasulullah SAW fokus kepada tauhid, iaitu kepercayaan umat masyarakat kaum Quraisy di Mekah pada waktu itu. Dia berusaha untuk menguatkan iktikad bahawa Tuhan yang sebenar ialah Allah. Pada waktu itu, masyarakat Mekah menyembah berhala. Dan lalu datang Rasulullah SAW menghapuskan kepercayaan tersebut dan menggantikan kepercayaan kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Rasulullah juga mengajar kepada masyarakat kaum Quraisy di Mekah untuk beriman kepada hari kiamat, hari tempat Allah memberi balasan kepada amalan baik dan buruk manusia. Seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya, yakni Abu Lahab, dengan berkata, "Binasalah engkau wahai Muhammad. Apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini?" Baik, saya ingin menjelaskan kepada anda semua bahawa Abu Lahab merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, bapa saudaranya tidak beriman kepada ajaran baginda. Hal ini disebabkan bahawa hidayah itu milik Allah. Dia mahu berikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kita sebagai manusia biasa tidak mampu untuk memberikan hidayah. Termasuklah Nabi Muhammad SAW, baginda juga tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada
manusia yang lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Masad dengan tujuan untuk mengutuk, mencela, mengeji perbuatan Abu Lahab yang mengganggu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Dan begitu juga isterinya, pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintal. Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Demikianlah tadi sedikit tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara rahsia dan juga dakwah baginda secara terbuka. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.